Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengendalian industri yang tidak bertanggungjawab terhadap bahan buangan yang mengandungi bahan kimia dan pelambang boleh memberi kesan negatif kepada alam sekitar. Terdapat banyak pandangan yang berkaitan untuk membincangkan kesan tingkah laku dalam rangka kemodenan yang dibawa oleh ahli falsafah barat dan alam sekitar. Dalam hal ini, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip utilitarisme yang menekankan seseorang itu membuat kebahagiaan dan kesejahteraan sebanyak mungkin bagi sebanyak mungkin orang. Lakuan ini dapat menghasilkan impak negatif seperti pencemaran air, tanah, kerosakan ekosistem, bahaya kesihatan bagi manusia dan haiwan. Salah satu sebabnya adalah penggunaan kendaraan bermotor dan pembakaran bahan api fosil untuk pembangunan industri menyumbang kepada peningkatan pencemaran udara. Gas rumah hijau seperti karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran fosil adalah berpunca pada perubahan iklim global. Perspektif etika lingkungan yang sering dikaitkan dengan ahli-ahli seperti Aldo Leopold dan Arne Nice menekankan pentingnya menghargai dan menjaga keberlanjutan alam. Perlakuan industri yang tidak bertanggungjawab dalam membuang bahan buangan tidak memperhatikan kebutuhan jangka panjang alam sekitar. Dalam etika lingkungan, alam bukanlah sekadar sumber daya yang dapat dimanfaatkan semata, tapi juga memiliki nilai intrinsik yang perlu dihormati dan dilestarikan. Antara kesannya ialah pencemaran air. Pertumbuhan penduduk dan pembangunan industri menghasilkan sisa buangan yang mencemar sumber air. Pelepusan sisa kimia dan bahan toksik ke dalam sungai dan laut mengancam kehidupan marin dan kesihatan manusia yang bergantung pada sumber air bersih. Industri dalam perpustakaan sisa mungkin dilihat sebagai pelanggar prinsip keadilan dari sudut etika. Masyarakat secara keseluruhan terjejas akibatnya, terutama mereka yang tinggal atau bekerja berhampiran dengan kilang. Keadilan memerlukan perjanjian saksama, layan saksama rata terhadap semua pihak yang terlibat dan bertanggungjawab industri yang membaiki sebarang kerosakan dan kelakuan. Antara kesan pemulihan habitat, penguasaan bandar yang pesat dan pelaksanaan infrastruktur moden seperti jalan raya, bangunan dan kilang boleh menyebabkan pemusnahan habitat semula jadi. Ini mengancam pelbagai biologi yang boleh menyebabkan keputusan spesies flora dan fauna. Kesedaran tentang pencemaran alam sekitar perlu mengambil kira kesan pencemaran sisa mikroplastik yang menjadi ancaman serius kepada manusia. Ini kerana ramai tidak tahu tindakan pembuangan plastik menyebabkan sistem rantaian makanan tercemar melalui ikan yang menjadi sumber protein utama di negara ini. Isu mikroplastik antara fokus kempen kesedaran menerusi gotong royong pembersihan pantai setulang laut di Johor Bahru. Pantai berkenaan antara lokasi yang terjejas lambakan sisa sampah akibat kurangnya kesedaran kitar semula dalam kalangan penduduk. Program dilaksanakan Unit Amal Kelab Rotary Johor Bahru bagi menggalakkan sikap menjaga kebersihan pantai dan ekosistem marin, termasuk menangani pencemaran mikroplastik. Mikroplastik ini oleh kerana mikro dia halus kan, jadi dia akan makan dengan dia makan oleh plankton. Ikan-ikan akan makan plankton dan ikan-ikan ni pula kita pergi tangkap dan kita jual, kita makan. Itu yang dalam kajian kita ada nampak bahawa dalam darah manusia sekarang antaranya pun ada najis dalam manusia mengandungi mikroplastik ini. So, saya rasa satu kelemahan ialah kesedaran tu mungkin kurang sikit. Sebab saya sendiri pun tak tahu mana yang boleh recycle, mana yang tak boleh recycle kan. Barang-barang macam kan, kalau adakan aktiviti macam ni memang bagus lah. Patut diadakan lah sering. Semua benda perlu bermula daripada rumah. Rumah is orang kata apa, tempat yang paling asas untuk mewujudkan kesedaran tersebut. Kalau di rumah kita dah dedahkan kepada anak kita tentang kita semula clean up, bila mereka pergi keluar tak jadi masalah, mereka boleh amalkan. Peserta turut diperkenalkan inisiatif Kita Recycle yang memberi penembusan ganjaran kepada pengguna apabila mengitar semula 25 jenis barangan termasuk kertas, tin aluminium, plastik, sisa elektrik dan elektronik.
Pencemaran udara di Sungai Petani Kedah berpunca daripada kilang haram yang menjalankan aktiviti peleburan logam. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, aduan penduduk yang diterima Jabatan Alam Sekitar JAS berasas setelah siasatan dan aduan dijalankan, terutama menjelang awal pagi di kawasan perindustrian Bukit Selambau. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menjelaskan JAS telah mengeluarkan perintah larangan dan menjalankan operasi bersepadu sejak 2019 lagi. JAS merujuk perkara terbabit kepada Majlis Perbandaran Sungai Petani supaya tindakan diambil di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 dan Akta Kerajaan Tempatan 1976. Sebelum ini, pelbagai pihak melahirkan kebimbangan dengan aktiviti kilang haram di Sungai Petani kerana didakwa menjadi punca pencemaran udara sekaligus memberikan kesan kepada kesihatan penduduk. Justeru kerajaan digesa mengambil tindakan segera termasuk menutup kilang haram itu. Pada September tahun lalu, JAS menyita 2 kilang kayu di Bukit Selambau selepas didapati tidak menggunakan sistem kawalan pencemaran udara. Meskipun telah diserbu dan diberikan amaran sebelum ini, sebuah kilang memproses sisa elektronik atau e-waste di kawasan perindustrian Gebeng, Kuantan Pahang tetap berdegil meneruskan operasinya secara haram. Akibatnya, ia sekali lagi diserbu pihak berkuasa dan diarahkan untuk menghentikan operasinya serta-merta. Operasi melibatkan 30 anggota Jabatan Alam Sekitar JAS, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja JKKP serta beberapa agensi penguatkuasa dengan kerjasama Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Beserah. Menyedari kehadiran pihak berkuasa, beberapa pekerja kilang disyaki warga asing bertindak melarikan diri. Pemeriksaan awal ke atas kilang berkenaan dilakukan pasukan khas Hazmat, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM mengesan tahap bahaya pencemaran sebelum pegawai agensi terlibat dibenarkan masuk ke kawasan kilang. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Beserah, Andan Surah Rabu, kilang tersebut masih beroperasi walaupun telah diarahkan menghentikan operasinya 25 Januari lalu. Pihaknya juga menerima banyak aduan berkaitan pencemaran udara akibat asap tebal dan bau busuk daripada pembakaran terbuka yang dilakukan kilang berkenaan. Saya harap pihak JKKP pun akan buat persusulan tentang operasi kilang ini dari sudut peruntukan undang-undang. Begitu juga dengan pasukan PDRM. Tindakan susulan perlu diambil untuk pastikan kilang ini ditutup teruslah. Tidak boleh beroperasi dalam keadaan sebegini. Hasil pemeriksaan mendapati kilang tersebut beroperasi tanpa kebenaran selain telah melanggar beberapa peraturan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Turut ditemui kira-kira 600 tan e-waste dan ketulan jongkong aluminium yang siap diproses. Difahamkan JAS telah mengambil tindakan penahanan operasi kelengkapan POK terhadap kilang ini dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Secara keseluruhannya, tingkah laku industri yang tidak bertanggungjawab dalam membuang sisa-sisa yang mengandungi bahan kimia dan pelambam boleh memberi kesan negatif kepada alam sekitar. Seseorang mungkin mengkritik tingkah laku sedemikian dan menyokong keperluan untuk lebih tanggungjawab sosial dan alam sekitar dalam aktiviti perindustrian dengan membuat kesimpulan dari sudut pandangan yang ditawarkan oleh pemikir barat seperti utilitarianisme, etika alam sekitar dan etika keadilan.